Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak murid Mu'allimah semua? Diharapkan kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah, hari ini seperti biasa dalam mata pelajaran Tauhid tahun 3, kita akan belajar masih lagi dalam bab yang pertama, iaitu beriman kepada Rasul. Tapi kita dah pergi kepada unit yang ketiga, iaitu Rasul Ulul Azmi. Okey, kita pergi pada slide. Baiklah, di akhir pembelajaran ini murid dapat yang pertama menyatakan pengertian Rasul Ulul Azmi, yang kedua menyenaraikan nama-nama Rasul bergelar Ulul Azmi. Okey, di sini ada sedikit petikan, sedikit dialog, bukan petikan, dialog antara murid dan juga seorang guru. Okey. Assalamualaikum Ustazah, apakah erti Rasul Ulul Azmi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul Ulul Azmi ialah rasul-rasul yang mempunyai kesabaran tinggi dalam menghadapi ujian dan cabaran. Siapakah rasul yang mendapat gelaran Ulul Azmi? Mereka ialah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya ada 5 orang. Baiklah, kita pergi pada slide yang seterusnya. Baik, ini adalah pengertian Rasul Ulul Azmi. Itu erti Rasul Ulul Azmi ialah rasul yang mempunyai kesabaran yang tinggi dalam menghadapi ujian dan cabaran berat ketika berdakwah kepada umat dan kaum mereka. Baiklah, ini adalah pengertian ataupun pengertian yang dimaksudkan oleh Rasul Ulul Azmi. Okey, Rasul Ulul Azmi ialah rasul yang mempunyai kesabaran yang lebih tinggi atau dalam menghadapi ujian dan cabaran yang berat ketika berdakwah kepada umat dan kaum-kaumnya. Baiklah, kita pergi pada nama-nama Rasul Ulul Azmi. Ada 5 orang. Di sini Mu'allimah sertakan di sini. Yang pertama ialah Nabi Nuh alaihi salam. Okey. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Mu'allimah ada terangkan pada kelas yang minggu lepas berkaitan dengan alaihi salam dan sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salam adalah untuk nabi-nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad sahaja yang mendapat gelaran ataupun yang mendapat sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab Nabi Muhammad adalah nabi kekasih Allah. Sebab apa dia kekasih Allah? Dia terpilih sebagai kekasih Allah kerana dia berjaya menyampaikan dakwah dia sehinggalah ke hari ini. Okey, kalau kita perhatikan satu dunia, okey, tak kiralah di negara-negara Eropah ke, negara China, India, negara Amerika, semuanya mempunyai orang-orang Islam. Ini bermakna Islam telah tersebar di serata dunia. Cuma mungkin kalau di negara-negara lain tu mungkin kuantiti orang Islam sikit, kuantiti dekat Malaysia banyak, sebab kita adalah negara yang menganuti agama Islam, nombor 1 yang menganuti. Maksudnya negara kita ni rakyat yang paling ramai menganuti agama Islam. Okey. Dan juga negara kita ni, satu lagi, negara kita ni adalah negara yang antara negara-negara Islam. Okey. Baiklah, seterusnya Mu'allimah akan ceritakan sedikit berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan 5 orang Nabi Rasul Ulul Azmi ini terpilih dalam kalangan Rasul Ulul Azmi. Okey, baiklah, kita pergi pada Nabi yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, dia merupakan baginda merupakan seorang Nabi yang sangat-sangat sabar. Kenapa Mu'allimah kata dia sabar? Sebab dia
berdakwah secara terus tanpa putus asa selama 950 tahun lamanya. Tapi malangnya umat yang ikut perintah dia ataupun yang menjadi pengikut Nabi Nuh alaihi salam hanya ada 80 orang sahaja. Sikit kan berbanding dengan tahun yang begitu lama. Tapi dia punya umat sedikit sahaja. Kemudian apa yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihi salam ni lagi? Dia juga mendapat tentangan. Bukan sahaja tentangan ni, maksudnya orang yang tentang dia, yang macam yang lawan dia lah, yang macam tak nak ikut perintah dia adalah isteri dan juga anak-anaknya. Sehinggalah satu hari Allah menimpakan satu bala, iaitu satu musibah pada kaum Nabi Nuh, iaitu banjir besar. Banjir besar yang menyebabkan semuanya tenggelam. Umat Nabi Nuh semua mati, tenggelam akibat banjir besar. Tapi yang selamat hanyalah Nabi Nuh dan juga pengikut-pengikutnya sahaja. Okey, seterusnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam dia mendapat cabaran ataupun ujian yang berat kerana dia berhadapan dengan seorang raja yang sangat zalim, sehingga raja ataupun yang digelar sebagai Fir'aun telah memerintahkan untuk Nabi Ibrahim ini dibakar. Tapi jangan risau, Allah itu maha berkuasa. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam daripada dibakar. Dan juga apa yang ujian yang berat adalah Nabi Ibrahim ni, kedua ibu bapa Nabi Ibrahim ialah orang yang menentang Nabi Ibrahim juga, sama seperti Nabi Nuh. Orang yang menentangnya adalah daripada keluarganya juga. Nabi Ibrahim, kedua ibu bapanya adalah pembuat berhala. Apakah yang dimaksudkan dengan berhala? Berhala itu adalah batu sembahan yang dibuat untuk disembah. Itu kita panggil berhala. Baiklah, yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pun sama, baginda juga ditentang ataupun lahir pada zaman Fir'aun. Okey. Masa kelahiran Nabi Musa, dia terpaksa dipisahkan dengan ibunya, ibu kandung dia yang melahirkan dia. Sebab apa? Sebab masa tu pemerintahan Fir'aun memerintahkan untuk semua bayi lelaki yang lahir pada tahun tu dibunuh. Sebab apa? Sebab Fir'aun tak nak ada persaingan. Sebab dia mimpi. Dia mimpi, dan mimpi tu membawa petanda bahawa kekuasaan dia ataupun Fir'aun kan raja, dia akan dirampas oleh seorang pemuda lelaki. Jadi dia takut dia tak akan dapat dah jadi raja, dia tak boleh berkuasa. Jadi dia minta untuk semua bayi lelaki yang lahir di kampung tu ataupun pada tahun tu untuk dibunuh, supaya selamatlah dia. Bayi perempuan saja yang dibiarkan lahir dan hidup. Okey, baiklah, seterusnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam ni pula, dia pun baginda juga mempunyai ujian dan cabaran yang berat. Tapi maklumat kita sedikit saja ya. Antara salah satunya adalah dia menjadi miskin. Kemudian dia diusir daripada kampung halamannya oleh kaumnya sendiri. Kesian dekat Nabi Isa. Okey. Seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara kesemua Nabi, Nabi Muhammad ni juga antara Nabi yang ataupun Rasul yang mendapat tentangannya dan ujian yang begitu hebat dan sukar sangat ujian dia. Maksudnya terlalu berat. Contohnya Nabi Muhammad bukan sahaja tidak diterima, dia punya baginda punya perintah ataupun umat dia tak nak ikut cakap dia. Tapi Nabi Muhammad juga telah ditentang oleh pakcik saudara dia sendiri ataupun bapa saudaranya yang digelar sebagai yang bernama Abu Lahab. Okey. Sampai sehinggalah Nabi Muhammad ni bukan saja dicaci, bukan dimaki saja, tapi dibaling juga najis kepada baginda. Okay. Itulah antara kisah-kisah yang menyebabkan mereka ini ataupun 5 orang rasul ini terpilih sebagai kalangan ulul azmi, iaitu
iaitu kesabaran yang begitu tinggi sehingga mereka dilantik menjadi Rasul Ulul Azmi. Baiklah anak murid, Muallimah ada sediakan latihan di bahagian akhir slide. Tapi sebelum tu Muallimah minta untuk kamu salin nota. Okey, salin nota ini peta minda ni dalam buku tulis tauhid. Okey, buku garis 2, buku tulis tauhid. Okey. Kemudian jawab soalan yang terakhir ini, iaitu yang pertama, murid menyebut dan menulis pengertian Rasul Ulul Azmi. Okey, kamu perlu salin arahan ni dalam buku tulis dan kamu tulis maksud ataupun pengertian Rasul Ulul Azmi. Dan yang kedua, Muallimah minta untuk kamu tuliskan juga, senaraikan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Baiklah. Latihan yang siap kamu boleh hantar pada Muallimah secara WhatsApp. Okey. Di sini ada sedikit info untuk kamu, iaitu yang pertama ni, Nabi Muhammad SAW pernah dibaling dengan batu dan najis oleh orang-orang kafir Quraisy. Okay, ini apa yang Muallimah terang bagi tahu tadi, iaitu Nabi Muhammad juga pernah dibaling dengan batu dan juga najis. Tapi Nabi Muhammad tetap tidak berhenti untuk menyebarkan agama Islam, sehinggalah benar-benar agama Islam telah tersebar di satu dunia. Apa yang kita boleh ambil iktibar daripada pengajaran kita ataupun pembelajaran kita pada hari ini adalah sabar dan tabah menghadapi ujian serta cabaran dalam kehidupan seharian. Macam mana kita tengok Nabi Muhammad dan juga Nabi-Nabi yang lain, Rasul-Rasul yang lain menghadapi begitu banyak ujian dan cabaran, tapi mereka tak pernah berputus asa, tetap teruskan juga dakwah untuk sampaikan pada umat dia. Jadi kita juga harus mencontohi untuk terus berusaha, belajar sebaik yang mungkin untuk menjadi orang yang berguna pada masa akan datang. Baiklah, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum.